Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, nikmat-nikmat kebaikan menjadi sempurna. Yang kerana rahmatnya, niat baik hamba dapat terlaksana. Ya Allah, semoga selawatmu, salam, dan berkah dan nikmatmu sentiasa kau tambahkan untuk hamba-Mu kekasih-Mu. Yang saya hormati Ustaz Zainuddin dan rekan-rekan seperjuangan yang saya sayangi sekalian. Saya bernama Nur Atika Aid binti Nyompa, memegang kad matriks DI 19213 dan bersama rekan-rekan seperjuangan saya untuk menerangkan serba sedikit tentang tajuk yang akan kami sampaikan. Kali ini kami diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu tentang riba dalam perundangan Islam. Mari kita bincangkan satu persatu skop mengenai riba. Apa yang dimaksudkan dengan riba? Dari segi bahasa, riba bermaksud bertambah subur, lebih atau pertambahan. Manakala dari segi istilahnya pula, riba bermaksud akad dan perjanjian tambahan bagi sesuatu pertukaran barang atau nilai tertentu dengan menangguhkan keduanya atau salah satunya. Di sini menerangkan bahwa riba adalah suatu perbuatan yang membuat pertambahan karena perjanjian ataupun penangguhan dalam masa tempoh yang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafika binti Salim Ai, memegang nombor matriks DI 19214. Saya akan membentangkan bahagian hikmah pengharaman riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan suka-suka melarang hambanya melakukan sesuatu perkara. Pasti ada sebab dan pasti ada hikmahnya. Allah itu maha mengetahui. Okey, berbalik kepada hikmah pengharaman riba. Apa yang kita dapat daripada hikmah pengharaman riba? Saya nak kongsikan ada 5 hikmah pengharaman riba. Yang pertama, kita dapat memelihara harta orang Islam agar tidak dieksploitasi dengan cara yang batil, iaitu dengan cara yang salah. Dengan pengharaman riba ini juga, kita sebagai umat Islam akan lebih fokus untuk mengembangkan harta dengan apa jua bentuk pekerjaan yang mulia, yang bersih dari segala bentuk penipuan, jauh dari segala unsur yang boleh menimbulkan kesukaran dan kemarahan dalam kalangan muslimin. Hikmah yang kedua yang kita dapat adalah larangan pengambilan riba juga akan dapat menyekat semua jalan yang boleh menimbulkan gejala yang tidak baik. Contohnya, gejala permusuhan, penganiayaan, kemarahan dan kebencian sesama muslim. Hikmah yang ketiga, penghabusan riba juga dapat menjauhkan orang Islam dari segala yang menyebabkan kebinasaan diri. Kerana pemakan riba adalah orang yang zalim dan kesan daripada perbuatan zalim itu adalah kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 23 yang bermaksud, "Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri." Hikmah yang keempat adalah pengharaman riba juga akan membuka beberapa pintu kebaikan kepada umat Islam agar dapat menambah bekalan untuk hari akhirat kelak. Contohnya, dengan memberi pinjaman kepada seseorang tanpa memberi wang faedah, memberi tempoh kepada peminjam sehingga hutangnya dapat dilunaskan, dapat dibayar. Dengan itu, kita dapat memberi kegembiraan serta menyayanginya kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesemua hikmah yang saya kongsikan kepada anda dapat memutihkan rasa kasih sayang serta kewujudan roh persaudaraan sesama muslim. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum. Antara jenis-jenis riba ialah riba al-fadlu, riba al-nasi'ah dan riba al-yadi. Riba al-fadlu. 3 poin utama yang saya tekankan di sini ataupun boleh dijadikan kata kunci supaya mudah untuk difahami adalah yang pertama, pertukaran, yang kedua, pertambahan, dan poin yang ketiga ialah sama jenis. Secara ringkasnya, kenapa saya tekankan poin ketiga-tiga ini adalah untuk membezakan antara 3 jenis riba yang akan diterangkan satu demi satu. Riba al-fadlu ini ialah riba yang boleh dibayar riba yang dibayar lebih dengan sebab penukaran.
Ianya juga jual beli yang disertai dengan tambahan dengan salah satu jenis barang yang sama jenis. Contoh, jual beli sekilo gandum dibayar dengan sekilo setengah gandum. Riba al-fadlu juga ialah jual beli duit dengan duit atau wang dengan wang atau makanan dengan makanan di samping pertambahan. Contohnya, seorang yang menjual emas kepada seseorang hingga suatu tempo tertentu dan dibayarnya dengan emas dan bertambah perak. Riba al-fadlu secara umumnya berlaku dalam 5 jenis: emas, perak, gandum, garam, dan tamar. Riba al-yad. 3 poin utama yang saya tekankan di sini. Yang pertama, penambahan. Yang kedua, jenis yang berbeza. Dan yang ketiga, tiada tempo pembayaran. Secara ringkasnya, riba yad ini muncul apabila berlakunya jual beli atau pertukaran ribawi maupun bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan kemudian hari. Contohnya, si A dan si B melakukan transaksi jual beli motor. A menawarkan motornya kepada B dengan harga 13 juta jika pembelian dilakukan secara tunai. Namun, jika kredit ia akan menjadi 15 juta hingga sampai akhir transaksi tidak adanya keputusan mengenai harga. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini tambahan yang diambil disebabkan penundaan pembayaran hutang yang sepatutnya dibayar pada tempoh tertentu tetapi dilewatkan pembayaran itu kepada tarikh yang lain. Contohnya, Ali dia meminjam RM100 daripada Abu dan berjanji untuk membayarnya seminggu yang akan datang. Jadi, si Ali ni dia tidak mampu untuk bayar RM100 tu pada hari itu. Dia minta dari Abu untuk tukar ke tarikh yang lain. Jadi si Abu pun meminta Ali untuk bayar RM120. Jadi sini RM20 itu ialah tambahan akibat kelewatan si Ali membayar hutangnya pada hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zairi bin Ali Umar. Hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang sewa beli. Sewa beli ialah merupakan salah satu perkhidmatan yang berlaku dengan meluas pada masa kini, kerana ini untuk memudahkan lagi urusan manusia di dunia. Yang pertama, institusi bank, koperasi, syarikat. Selain itu, sewa beli juga bermaksud mengambil modal pelaksanaan yang dijalankan oleh bank Islam, sekaligus merupakan salah satu daripada perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Sewa beli juga dilaksanakan untuk memperoleh keuntungan serta mengambil komisen. Tujuannya untuk membeli barang sebagai modal perdagangan dan pelaburan. Hukum sewa beli juga yang dijalankan berlandaskan syariat Islam. Diharuskan dalam muamalat Islam kerana demi kemaslahatan awam. Di dalam sewa beli tidak mengandungi penipuan, tidak ada riba, tidak menzalimi dan tidak membebankan penyewa dengan kadar pembayaran yang ditetapkan. Justru setelah habis tempoh pembayaran, maka barang tersebut akan menjadi hak milik penyewa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.